Hari ini kita nak cerita satu topik yang saya rasa siapa yang bekerja makan gaji ni pasti akan melaluinya. Iaitu budaya politik dalam office, dalam pejabat. Maklumlah Bang Nal, masing-masing dengan perbezaan masing-masing. Masing-masing ada perbezaan fahaman, perbezaan pangkat, perbezaan tanggungjawab, dan masing-masing mempunyai rasa insecure. Ada yang nak lebih daripada orang lain, ada yang iri hati, kawan patut dia naik pangkat tetapi kawan dia pula lebih yang dipromot terlebih dahulu. Dan yang paling banyak sekali yang dalam budaya office ni berlaku gosip-gosip dan sebagainya, terutama dalam usaha untuk orang kata apa, untuk pertama protect diri dia, yang kedua untuk melihat dia lebih pada orang lain, untuk bodek bos dan sebagainya. Maknanya budaya politik pejabat ni besar bang. Saya sampai di BP pun pernah keluarlah buku bagaimana untuk menguruskan budaya politiking dalam pejabat ni. Maknanya benda ni bukan suatu yang tabu. It's an open secret. Bahkan ada pihak yang merasakan bahawa budaya politik pejabat ni bukanlah semuanya negatif. Ada juga bagus dia. So petang ni bang, kita nak bincang sikit lah pasal budaya politik office ni. Sebab abang pernah jadi pekerja biasa. Maknanya bukan di peringkat decision level. Dan abang juga pernah berada di jawatan eksekutif, jawatan penting, pembuat keputusan. Maknanya abang pernah duduk di bawah dan abang duduk di atas. Abang melihat sendiri bagaimana politik office ni. Soalan saya pertama, tu saya nak tahu tu, adakah budaya politik office ni, ialah kita kata memanglah ada di mana-mana, tetapi dia lebih ketara di pejabat yang melibatkan orang Melayu ke, ataupun mana-mana pun sama je? Saya mula kerja di utusan sembilan 3 tahun. Saya anggap dia sebagai konservatif Malay. 94, 96 saya anggap dia sebagai konservatif Malay. Kejutan budaya yang paling besar bila saya menyertai Astro Pioneer Group. Kumpulan Pioneer Astro 1996. Astro bangunan pun belum siap. Pioneer Group ditempatkan di Wisma Boston. Kemudian pindah ke Astro, dia menjadi multinational company. Di mana lebih daripada 6 bangsa. Oleh kerana Astro waktu tu tak boleh dilarang mengambil pekerja-pekerja stesen TV tempatan. Maka dia bawa masuk banyak daripada top management sampai ke level eksekutif sampai level bawahan. Expat lah. Expat kebanyakan daripada Singapura, daripada Filipina. Kita ada expat daripada India, expat daripada New Zealand, Australia, kemudian Scotland, kemudian sampailah ke negara maju seperti United Kingdom. Ada 6. Dan saya bekerja itu pengalaman kejutan budaya daripada kita bekerja dalam company Melayu yang bergosip mengenai pakaian seksi wanita yang datang pejabat, yang bercakap mengenai bos playboy, sampailah pergi kepada company multinational yang datang dan memberitahu kami datang daripada negara yang terbaik dalam industri TV. Masa tu orang Filipin, walaupun kita anggap dia biasa-biasa, tapi adalah mereka negara menyiarkan televisyen yang banyak. Dan produk-produk Filipin waktu tu pada tahun 90-an telah mendahului produk daripada Korea. Produk-produk daripada Filipin telah pun mendahului drama-drama daripada Mexico pun, yang masuk dan mencapai tu pengakur sayur apa semua tu, drama-drama dia. Jadi orang rasa dia orang hebat. Kita datang daripada India yang menganggap bahawa mereka telah diiktiraf oleh Hollywood. 90-an India telah menjadi negara industri yang banyak berkolaborasi dari segi teknologi, di mana Hollywood menggunakan teknologi daripada Bombay, kerana teknologi pada Bombay ni murah. New Zealand dengan Australia adalah negara televisyen kabel yang pertama. Maksudnya Astro datang sebagai satellite. Jadi dia bawa pakar-pakar teknologi yang terbaik dalam industri perniagaan TV kabel. Timbul satu. Saya cerita politiknya lah. Kemudian saya pergi kepada apa yang disebut sebagai Urban Moderate Television. Saya pindah ke NTV7. Urban. Konsepnya saluran ceria anda. Dalam urban, dia very moderate. Dia nak bawa orang Melayu push pergi ke hadapan. Kemudian saya menyertai TV3 yang balik kepada konvensional Malay. Dia macam utusan, dia konvensional Malay. Kemudian pergi pada anak syarikat
yang saya diarahkan menubuhkan anak syarikat bagi pihak Astro. Dengan 130 ke 150 kaki tangan become CEO. Dia dipanggil sebuah syarikat konservatif Malaysia. Kemudian saya menyertai TV Al-Hijrah, juga sebuah syarikat konservatif Malaysia. Politik office ni, pertama kita ambil kita dululah. Kalau kita mula mempunyai pandangan bahawa orang ni main politik, berarti kita adalah parasit dalam office. Ingat, bila kita mula berada dalam justifikasi, A dan B politik, kita yang bagi label ni. Dan kita bercakap dengan kawan kita waktu makan. Kau tahu tak dia? Cik Saad dengan Cik Duallah tu, dua-dua orang sedang berebut jawatan tu. Sebenarnya virus politik office bermula daripada pekerja bawah. Ataupun daripada individu. Kalau kita ambil kita lah. Tak kira kita ni siapa. Orang yang berada di bawah, orang yang berada di atas. Politik office. Dan politik office diburukkan lagi oleh dua perkara. Apabila berlaku kumpulan dalam top management. Dia berlaku kumpulan. Biasanya real. Politik office ni, dia lebih teruk apabila ada krisis dalam syarikat. Saya ambil lah kumpulan Vice Media. Saudara baca, Vice Media adalah gambaran bagaimana politik office hampir menjahanamkan syarikat tersebut. Hingga datang pembeli saham yang baru, dia terpaksa buang satu kumpulan. Iaitu kumpulan yang juga kuat dalam company itu, CEO. Dia mengekalkan kumpulan CEO. Sebab syarikat Vice sangat potensi. Vice menjadi rujukan di dunia untuk orang belajar bagaimana akhirnya toksik. Laporan dia tu, waktu dia keluarkan laporan, pemegang saham telah mengambil keputusan mengeluarkan kumpulan toksik. Berarti dia dah anggap bukan viral, perkataan dia guna sangat dahsyat lah. Kumpulan CEO ni dianggap sebagai toksik. Maka mereka semua disingkirkan bagi memudahkan CEO-nya bekerja. Okey. Apa yang selalu berlaku adalah apabila dua pihak dia bermula dengan nak menyelesaikan masalah, maka mereka mempunyai dua pandangan. Ini kita panggil masalah murni dengan niat yang baik. Dua pihak, mereka mempunyai hala tuju yang berbeza apabila syarikat berkrisis. Apabila syarikat berkrisis. Sepatutnya, selalunya akan berlaku apabila kedua-dua pihak mula melobi sokongan untuk plan mereka. Sebagai contoh dia, kumpulan pengurusan yang terlatih bahawa cost cutting. Biasanya finance dengan kumpulan finance dengan kumpulan HR, mereka akan berada dalam satu tim. Kerana finance akan close dengan HR. Berarti bila sampai saja keadaan kewangan tertekan, mereka juga menerima tekanan untuk mencari di mana cost cutting. Mereka akan bergaduh dengan kumpulan production dan kumpulan marketing. Sebab production kita keluarkan barang. Dan kita dipaksa mengeluarkan barang yang lebih baik. Manakala pemasaran dipaksa untuk buat pasaran yang lebih baik. Secara rutin, pemasaran dengan pasukan production berada selalu jumpa. Kita selalu discuss, kita selalu bincang kerana rutin kerja. Maka setia kawan berlaku dalam syarikat. Pergi minum pun diwang-diwang. Jadi kita dah ada setia kawan. Sebelum masalah datang pun kita dah memang kawan dah. Kalau syarikat tu 10 tahun sebelum alami masalah ni, kita dah, orang marketing dengan orang production dah berada dalam satu line. Because marketing akan menjual apa yang dilakukan oleh production. Pasukan HR dengan pasukan finance dia dah berada satu dah. Pasal mereka adalah pasukan pengurusan yang orang tak banyak masa dengan sebab trend bekerja menjadikan kita dua zon yang berbeza. Yang kemudian saya kata wujud walot ni. Jadi apabila berlaku krisis, finance dan juga pasukan HR akan pergi kepada cost cutting. Kerana mereka fikir itu cara menyelamatkan syarikat. Kita pula dengan mengatakan kuatkan production, lebihkan pemasaran. Untuk membolehkan kita push generate cash. Ini menyebabkan adalah dua orang berpandangan. Dia ni kata macam nak push, we have to cost cutting because economy very slow. Saya ambil pattern sekarang lah. Sekarang semua syarikat mengalami benda ni. HR dan juga pasukan finance berada dalam satu pasukan. Di mana mereka mula menjangkakan yang pertama lah, OT potong, turunkan bajet insurans, potong kos benefit kesihatan, tiada lagi kos-kos kerajaan, cari lubang-lubang allowance OT yang boleh dipotong. Kita pula kata, kita perlu lebih luas pemasaran kerana kita sedang mengalami kejatuhan jualan. Kita kata, pembeli kita yang dulu, kita masuk dalam radius 100% yang dulu tu, pembeli kita sedang merosot menjadi 50%. Jadi pemasaran kata, saya kena buka radius baru pula, another 100% dengan harapan saya boleh bring new 50%. Untuk tampung balik 100% supaya kita stable. Untuk masuk radius baru, dia bagi tahu kepada pasukan finance, dalam meeting pengurusan, he need a support to promote.
Dan dia bagi tahu kepada production bahawa production harus menghantar produk baru, radius baru. Kalau dululah katalah sebagai contoh garasi ni, saya ambil contoh lah. Senang untuk cerita pasal orang jadi susah. Garasi ni saya menjaga konservatif Malay. Yang tengok garasi ni, konten yang kita banyak, yang banyak menonton adalah konservatif Malay. Kemudian kita upgraded. Konten yang kita bawa ni kita mula memanggilnya sebagai urban traditionalist. Orang yang tinggal di bandar tapi masih berfikiran tradisi Melayu. Konservatif ni dia tipikal lah. Tapi urban ni mereka dalam kerjaya profesional, mereka kumpulan eksekutif, tetapi mereka mempunyai aliran bawah konservatif. Di mana hal-hal yang berkaitan dengan agama dan bangsa adalah titik tolak apabila mereka membuat keputusan dalam perniagaan. Jadi bila benda ni berlaku, bila kita dah migrate, kita dah tahu. Kalau kita stay dengan konservatif Malay, berarti mereka akan hadam konten kita. Tapi mereka bukan praktis konten kita. Maka kita kata kalau nak bangun orang Melayu ni, kita kena pick up urban urban traditionalist. Kerana urban traditionalist ni adalah PMB. Mereka adalah kumpulan profesional tetapi sesuai dengan type pemikiran garasi. Mereka kumpulan eksekutif yang menjalankan operasi dalam syarikat yang kalau dia ambil sedikit tip dan dia ambil sedikit maklumat tu, dia boleh mempengaruhi dan boleh digunakan dalam perjalanan kerjaya dia. PEM, kita cari managerial. Apabila eksekutif ni dah buat trend jadi manager, kena faham kita nak manager pun masuk. Oh, ini formula yang dia orang tengok dekat sini. Oh, info yang orang dapat dekat garasi. Yang akhirnya kita nak businessman. Sekurang-kurangnya bukanlah businessman ni saya kata Syed Mokhtar tengok kita. Tapi orang Melayu yang rolling capital dia daripada 50,000 sampai 100,000 berada dengan kita. Mereka yang meniaga dalam rolling capital tu. Supaya mereka dapat lihat model garasi ni adalah model yang setara dengan mereka. Okey. Bila nak pindah benda ni real, akan timbul krisis. Syahril akan kata, bang, kita kena kekal dengan tipikal Malay. Sebab tipikal Malay ni kita groom tak habis lagi. Syahril ada alasan yang bagus. Di mana kita kalau kita pergi konservatif Malay, kita dah groom. Tapi konservatif Malay ni radius ni kita baru masuk dalam 6% je, bang. Walaupun kita menerima 150,000 trafik dulu. Sebelum kita ubah konten kita ni, kita ada satu. Dia apa kata, Syarif kata kita kena strong pasal market menunjukkan mereka berada di FB ni boleh capai sampai 400,000. Kata Syarif. Saya pula kata, kita tak boleh bangun 1 and 2. Now kita kata tradisi Malay akan masuk kerana dah ada 150,000 orang. Kita penetrate urban traditionalist nak masuk. Jadi ini akan menimbulkan debat. Jadi macam mana saya nak menyelesaikan masalah tu dengan Syarif tanpa mempolitikkan dia. Saya tak boleh lari pergi cari Jack, minta Jack sokong saya. Jack kau kena support begini. Syarif pula tak boleh lari pergi cari Niza untuk Niza sokong Syarif. Tak boleh. Dia mesti diselesaikan dalam forum meeting. Tetapi akhirnya dia jarang berlaku. Itu ada kata jangan mesyuarat sebelum mesyuarat dan jangan mesyuarat selepas mesyuarat. Jangan bersyurak sebelum syurak, jangan syurak selepas syurak. Jadi tapi orang Melayu ni dia. Sebab kita tak pernah pandai menggunakan premis mesyuarat. Premis mesyuarat, orang yang selalunya dia rasa dia akan kalah idea. Masa mesyuarat tu dia tak bersuara. Dia memikirkan apa yang dia nak laksanakan lepas mesyuarat. Dia kata nampak kumpulan yang kata cut cost ni sangat kuat. Menanglah kumpulan cost cutting present, penjualan kita telah merosot 50%. Jadi cara cost cutting kita boleh cut. Di mana allowance budak, allowance pekerja, OT pekerja kita potong. Kita turunkan benefit medical daripada 2,000 setahun kepada 1,000 setahun. Kita rendahkan insurans daripada coverage premium kepada coverage biasa saja. Dia bagi bentang dan dia kata insya-Allah kalau keadaan statik selama 6 bulan kita boleh bertahan. Tamatkan pekerja kontrak. Okay? Kumpulan production pula kata tak boleh. Sebab kumpulan kami yang menikmati banyak benda tu. Pasal staff kita yang paling terdedah kepada kerja penerbitan yang kerap pergi ke hospital kerana mereka shooting, outstation, kadang letih balik. Mereka terdedah kepada keperluan perubatan. Kerana mereka bukan 9 ke 6 petang. Mereka 5 hari shoot, 6 hari shoot. Masuk hutan. Kena malaria. Kalau kena malaria, insurans hanya membenarkan mereka berada 6 hari di hospital, malaria memerlukan jangka waktu yang panjang. Ini benda-benda yang jadi perdebatan. Dalam meeting, grup ni dia akan tengok siapa yang akan menang dalam meeting, dia akan diam. Dia tahu dia tak boleh makan dalam meeting. Jadi ada 2 pandangan, 3 pandangan. Yang jahat ni adalah grup yang berdiam di dalam meeting yang akan tidak mengatakan mereka membantah. Tapi mereka tak bersetuju di luar meeting. Ini banyak manajemen Melayu yang jadi manager, dinaikkan pangkat manager ni. Mentaliti sampah, gaban dia. Kadang-kadang manajemen yang
yang besar, kadang-kadang size management ni orang dah sebut dah. The good size of management only 5% daripada the whole total staff. Berarti kalau ada 1,000 company tu, management 50. Top management ni 1% je. 10 orang je. Jadi tapi oleh kerana dalam potensi sekarang orang banyaklah naik, dah lama kerja kena naik pangkat. Kita mempunyai kumpulan pengurusan yang banyak yang masuk dalam meeting dan terdedah kepada akses maklumat yang sensitif. Jadi dia orang ni dalam meeting ni dia diam je. Tapi ketika keputusan mesyuarat sedang menuju pada satu asas di mana kita kata okey, kita hanya laksanakan keputusan ni 3 bulan. Kata finance. Jadi production bagi tahu, kami boleh bagi kami sedikit lagi ruang untuk pemasaran, masuk kepada kumpulan baru, kami akan top up kekurangan 50% ni. Maksudnya, kalau tadi Syarif saya kata traditional Malay kan, Syarif kata kekal dengan traditional Malay, saya rayu dekat Syarif. Biar kita masuk urban. Walaupun urban traditional, mereka berkerjaya dia. Saya kata tak perlu tunggu trafik 150,000 orang. Kita tambah trafik 70,000 orang pun, kita dah boleh convert 5% jadi buyer. Okey. Trafik Syariah dulu 150,000 orang, 3% jadi buyer, jadi argument. Dalam mesyuarat semua bersetuju nak go plan tu. Bagi kumpulan production dan kumpulan pemasaran lagi 3 bulan. Bagi kumpulan ni kumpulan HR support tenaga teriman. Grup HR ni dia tak setuju lah. Dia nak jalan cepat. Grup kalau lah dalam meeting tu pula menang dekat grup HR. Di mana cost cutting. Grup ni tak bersetuju. Tapi dalam mesyuarat ni satu keputusan telah dicapai. CEO chair dan kata either one, sama ada sokong kumpulan Syariah yang HR driven, sokong kumpulan saya yang production dan marketing driven. Dah setuju dah. Tapi sebenarnya dalam mesyuarat, keluar mesyuarat dia akan datang dengan pendirian dia. Rumah siap pahat berbunyi. Dia keluar apabila idea gagal menang dalam bilik mesyuarat. Dia mula menjadi politik. Apabila idea mula dibawa keluar mesyuarat. Jadi HR ni balik, benda yang ataupun orang production ni balik, benda yang sangat tinggi kerahsiaan dia cerita pada kaki tangan dia. Dia kalau lah kena dekat group production, dia tag dengan marketing. Kita dah kena bully ni, mampus lah game production lepas ni. Keluar kena kerja macam ni dia. Keluar kena kerja 9 jam ni. Supaya waktu kau outstation pun tak ada OT. Kita rasa macam mana kita nak susun jadual. Sedangkan kadang-kadang syuting 14 jam. Lepas tu dia mula keluar. Keluar boleh tapi tak boleh 60 km supaya mileage tak boleh claim. Keluar boleh, tak boleh pakai transport company. Kita selama ni duk kata kalau transport company kita hanya boleh buat 6 saja production seminggu. Kebanyakan production kita jalan 12, ada staff claim mileage sebab dia menggunakan kenderaan peribadi. Ini benda-benda yang selalu, apa yang saya kata, benda yang membawa politik office adalah apabila kumpulan management yang bergosip, yang gagal mencapai persetujuan dalam mesyuarat ataupun bersetuju, tetapi masih keluar berkempen untuk menentang keputusan mesyuarat, tidak menghormati syura, tidak menghadapi mesyuarat. Bila berkata perbezaan pendapat tu, dia kadang-kadang tu tidak mungkin dapat dijenihkan melalui mesyuarat semata-mata. Kerana ada kalanya tu mungkin ada pembincangan orang lebih kecil, small group kalau melibatkan meeting tu mungkin ramai. Tapi kemudian untuk pelaksanaan execution tu mungkin kita akan nampak ada keputusan yang kita dah decide dalam mesyuarat besar tadi tu. Mungkin boleh kena tengok balik dia punya execution dia macam mana, apa semua. Dalam hal tu bang, adakah wajar benda tu dibawa balik ke meeting yang besar tu ataupun settlekan dalam grup perbincangan kumpulan kecil tu bang? Selalunya ni berlaku dia. Orang yang dia rasa dia nak kalah dalam meeting, dia tak nyatakan risiko. Maksudnya waktu HR nak potong tu, manager pemasaran kena beritahu dah, kita tak boleh buat because my team need to travel because kita nak tambahkan radius. Now kita strong marketing Klang Valley. That mean oleh kerana ekonomi Klang Valley menghadapi kos sara hidup yang teruk, harga barang naik. Jadi people tak akan spend untuk produk kita. Dia kata, I kena strengthen namanya marketing di utara dan marketing di selatan. I need to move. Dalam meeting dia tak cakap dia sebab dia rasa dia akan kena kalah. Bila balik, dia pergi cakap dalam meeting sebagai alat hasutan. Mereka buat benda ni kita susah. Now you all kena pergi mana tau? You kena tumpu pada Kelang. You all kena tumpu hanya sampai ke peringkat Rawang. You kena pergi, faham tak? Kesalahan dibuat oleh manager. Kerana dia nak jaga air muka dan dia bukan a great fighter.
Yang pandai menyatakan masalah pasukan dalam mesyuarat. Jadi Walot ni balik, dia cerita. Katalah orang HR lah. Waktu Walot marketing ni strong, presentation dia strong, production dan marketing presentation strong, dia diam. Bila dia balik, company akan lingkup, pembajaran akan berlaku. Pasukan marketing akan habiskan lagi duit. Dia cakap kepada tim dia. Selalunya leader lah yang menjadi the bigger syaitan. Saya panggil the bigger syaitan. Syaitan terbesar. The great devil. Sebab dia kan ada pasukan. Pasukan ni sifat dia taat pada ketua unit. Ketua unit taat pada ketua bahagian. Ketua bahagian taat pada ketua jabatan. Ini bila kalah di peringkat mesyuarat jabatan, dia datang dan dia tidak bersifat menghormati syura. Sebab tu mesyuarat adalah asal kata syura. Syura kalau kata Nabi, apa yang kamu sepakati, hendaklah kamu hormati. Tapi kita ikut mesyuarat orang putih. Dia tak ada akidah dalam mesyuarat. Betul, tak ada akidah dalam mesyuarat. Tak ada akhlak dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat ni dia akhlak dia adalah akidah kita. Menghormati mesyuarat berarti menghormati keputusan kebersamaan. Konsensus. Menentang mesyuarat berarti ada unsur khianat. Iaitu orang Melayu apabila dia berjanji, dia mungkir. Ada dalam tu. Sifat dia tu. Dia janji dalam mesyuarat, kita bersetuju. Tapi bila keluar dia mungkir. Ini yang mencetuskan fenomena di mana saya tengoklah, saya kebetulan Ariel. 6 syarikat besar yang saya kerja tu, saya sempat sertai 3 syarikat yang critical, financially, struggle financially. Itu yang menjadikan kadang-kadang pekerja di bawah, dari segi mentaliti dan kesediaan, mereka mudah terpengaruh. Dan pekerja yang kemudiannya akan kata, company sedang berperang. Jadi fokus pekerja, dia menjadi fokus RM. Bukan duit, rumours and mongers. Sebab dia orang cakap tepi-tepi tangga. Saya pernah satu masa saya bekerja dalam satu syarikat yang televisyen yang teruk. Orang merokok bergosip pasal bos. Bos-bos, all the bosses. Saya pergi kantin, gosip pasal all the bosses. Sampai satu masa saya takut untuk turun merokok. Saya takut nak berhimpun dan saya jadi orang isolate. Sebab saya kata ini tidak akan membantu syarikat. Sebab saya selalu fikir objectively. Saya ada seorang GM Astro yang first batch Astro dibuka tu, nama dia Pere Matai. Dia datang daripada New Zealand. Bila dia duduk 3 bulan dia dah boleh baca dah sekelip orang Melayu ni. Dia kata, Zainal, can you help me? Dia kata apa dia? Dia kata di bawah kami punya klausa, we call it virus or parasite. Can you stop it? Maksudnya 3 bulan dia datang dia dah tahu dah. Gosip sifat parasite akan datang daripada department saya yang beli driven. Yang tak berlaku pada the Filipinosnya group. Pada Filipino, dia kena buktikan because kontrak dia 2 tahun je. Dia punya probation period 6 bulan. Dan dia tertakluk, dia tak tertakluk pada akta buruh tempatan. Berarti dia boleh dibuang macam tu. Kita ni protection. Because buku yang diguna pakai adalah buku kita sebagai pekerja tempatan. Dia ni dah tak nak 2 bulan, boleh buang. Jadi mereka fokus kepada kerja. Orang-orang India datang pula ni, mereka adalah think tank teknikal. Jadi masa tu di peringkat teknikal, mereka tak ada masa nak gosip real. Job scope dia dah ada. Melayu ni content provider lambat lagi. Masa tu lah bergosip, tak boleh ni macam ni, India ni buat tak boleh ni. Ni geng-geng Filipin ni tak gerti ni. Hingga dia dapat detect dan dia advise. Itu benda-benda yang saya beritahu dekat Syahrir, kata. Saya fikir saya try tanya dengan apa ni yang menonton ni dia tengok vote apakah anda bersetuju dengan direction yang sedang saya bagi? Ya atau tidak bahawa inilah punca krisis. Saya nak tengok je ramai orang berasa macam ni sebab saya berada daripada level wartawan grade D dalam tempoh 20 tahun saya kerja dengan 6 company besar ni dan salah satu jawatan saya CEO mengendalikan 16 juta bajet setahun dengan 130 ke 150. Dan saya akhiri saya punya jawatan sebagai antara top management session TV. Ini pengalaman yang saya cakap sebagai orang, bukan orang konten, orang management. Begini, kemudian dia ada share the same interest lagi lah bahaya. Syahrir macam ni dia. Kalau Syahrir seorang pengurus yang hebat atau orang lain seorang pengurus yang hebat, jangan sesekali pergi kepada kaki tangan atau pergi kepada management yang lain.
untuk mendapatkan sokongan ataupun untuk mendapatkan bantuan atas kekalahan kita. Dipanggil share the same interest. Sebab kita dah terpoison, kita kalah kan dalam meeting ni. Kita nak juga macam ni lah sekali keputusan mesyuarat kata don't. Syahril akan balik pada pasukan Syahril. Apa dia tu? Okey, 605 dengan 430. Bila Syahril gagal mendapatkan sesuatu benda dalam meeting dan Syahril tahu impaknya juga berlaku kepada 7 atau 8 manager yang lain. Kan marketing dia ada juga, dia punya outdoor marketing, online marketing, physical marketing, dia ada team dia. Dia ada manager bawah dia. Maka kita berkumpul dan kita mula share the same interest. Kita rasa kita dah kalah, jom kita pergi minum, jom kita pergi lunch, kita membuka kari kepala ikan semua. Sedap dengan sedap itulah kita membentuk penentangan kita di luar pejabat yang tak akan menguntungkan syarikat tetapi meracun kawan-kawan kita. Syahril pergi cerita, Naya lah, tim saya sekarang ni terpaksa pergi outstation, berada di luar dari, Syahril kata, berada di luar daripada lokasi, tapi tak boleh claim overtime. Mereka ni kena atuk kerja mereka 9 jam sehari. Sama seperti macam mereka berada di pejabat. Syahril rahirkan rasa. Tapi dalam bersetuju dah okey. Di mana Syahril dibenarkan juga buat production, tapi kerana duit tak ada, tim Syahril kena sacrifice. Syahril dah dalam meeting tak bangkit kan, diam je. Kena kat saya marketing, sama juga. My marketing team macam mana nak go to another radius? Mereka perlu pergi Johor dan balik hari. Hanya bagi airline mileage tapi tak ada airline penginapan. Jadi kita share same interest. Kebencian ditanam, racun ditanam, dan lepas tu kebersamaan ditanam. Then become a political office di mana kita tak patah balik pada mesyuarat dia. Kita pergi kepada 90% kata ya, betul. Kita pergi kepada orang bawah. Di mana kegagalan leadership kita sebagai manager, sebagai GM, sebagai VP dah ketara waktu tu. Di mana kita menunjukkan status kita ni very low. Apabila kita mula menyampaikan hinggalah driver yang bawa kita dia. Ni bodoh punya dasar. Tak guna punya dasar. Kita tak tahulah yang seorang lagi cakap apa. Ini selalunya perpecahan dalam syarikat dibentuk oleh mentaliti manager ke atas yang kurang mempunyai kebolehupayaan mengendalikan sensasi tekanan. Sensasi tekanan dia tak boleh handle. Bang, kita tadi bercakap dalam sudut decision maker. Di sudut pengurus, senior vice president apa semua, di peringkat pembuat keputusan. Di peringkat bawah pula budaya politik itu berkisar dari segi pangkat, naik pangkat, kerja lebih, menjilat apa-apa semua, membodek dan apa semua kan itu pula macam mana bang? Adakah ia lebih teruk daripada tu atau bagaimana? Saya sebut ni tadi, saya pilih tu topik berdasarkan keadaan ramai syarikat, banyak syarikat alami lah. Syahril ambil yang general, all along the way akan berlaku. Biasanya dia failure. Orang yang gagal akan bertukar jadi toksik. Dia masuk kerja dia, kita dah tahu dah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan yang mana masuk jadi viewer, saya suruh admin buang. Sebab kita tahu dah ini adalah failure. Orang yang gagal. Dia tak boleh faham, dia kutuk. Dia tak boleh terima, dia kutuk. Sebab biar lama dia jadi toksik. Bila toksik, dia mencetuskan kanser. Walaupun real, sebenarnya dia hanya seorang pekerja biasa. Dia boleh clear, dan orang ni selalunya dia tak bijak dalam memajukan syarikat. Tapi dia bijak dalam menjahanamkan syarikat. Dia boleh buat email sebar. Dia boleh ambil keputusan syarikat yang 50-50, lepas tu dia blast dengan menggunakan akaun palsu. Dia create damage kepada company dia. Walaupun dia tak pandai memajukan syarikat, dia sangat pandai menjahanamkan syarikat. Sebab orang-orang ni basically dia memang born as a toxic. Dia dilahirkan untuk menjahanamkan dunia. Born. Dia pun duduk dekat mana pun, lala-lala orang ni karakter dia sama dia. Dia masuk surau pun, dia boleh runtuhkan sebuah surau. Dia masuk maju boleh runtuh. Orang macam ni sangat bahaya. Walaupun dia sikit di kalangan kita. Macam kita buat analisis. 180,000. Terima kasih tuan-tuan. Garasi dah lepas 180,000. Kita pernah tendang keluar 300 lebih. Kita tenang, ni kita kick tu. Yang kita confirm dia punya value comment dia adalah value toxic. Tapi kalau dia masuk real, statement-statement dia yang sensasi toksik. Sebab toksik ni bahaya tau, sebab dia boleh create sensasi. Sensasi di mana tau?
keracunan yang mudah. Macam saya bagi tahu kat saya, katalah kita orang bawah dia lah. Dia nak hentam bos yang dia tak suka. Kau tahu tak? Abu tu dia duk pergi jilat Cik Mak En. Kau tahu apa? Sebab dia tahu Cik Mak En baik dengan HR tu, Cik Mak En buh nama dia naik pangkat. Abu dia tak boleh compete dengan orang yang dia serang ni. Because this is a good one. Abu ni diploma ke, degree ke, mentality dia tetap sampah tepi jalan. He can compete dengan orang yang datang perform a work basis. Abu dah rasa dah dalam 3 bulan persaingan ni, dia kena tinggal. Selalunya the failure become a toxic. Orang yang fokus pada kerja dia tak sempat fikir benda lain. Sebab hours ni macam sekarang lah kalau saya fikir, emang kita, mana sempat kita dah kerja 6 hari. Hari cuti sehari pun kita terpaksa duduk sini memikirkan plan Julai 2023. We are going to 5G. Dia tak sempat. Tapi orang yang sempat banyak bercakap ni adalah mereka yang sebenarnya memajukan syarikat tak ada dia. Dia secara cari loophole. Dan mereka berkembang. Virus ni datang dalam sesi merokok. Virus ni bergerak senyap-senyap di dalam kantin. Virus ni datang melepak di meja-meja yang kemudiannya ada ramai orang break time akan duduk. Virus ini datang sebagai seorang yang membawa berita. Hampa tahu tak? You know. Ini ada berita baik. Ni tahu tak ni? Cik Saad tu, itu adalah virus yang bahaya. Mereka ni hanya kecil. Tetapi akhirnya dia boleh membentuk sensasi. Sensasi ni real. Manusia ni dia ada libido dia. Sudut kehawanan. Kita pro macam mana pun real. Datang satu cerita real. Real tahu tak? Zainal dengan kakak helper tu keluar dating. Dari mesti terkejut punya. Walaupun Syaril level real ni dah kanan kan. Datang satu orang bagi tu helper balut baju tu, saya keluar date dengan kakak dia. Automatik walaupun cerita tu rendah untuk Syaril tahu, dia klik sensation mind kat ni. Takkan Abang Zainal buat perangai macam tu. Syaril akan tanya soalan yang kedua. Kakak helper mana? Cerita berkembang. Bila Abang Zainal keluar? Berarti akhirnya virus ni dia masuk suntik sikit. Sensation yang akan create keracunan kepada Syaril lebih teruk. Dia suntik banyak jarum. Lubang jarum tu kan berapa miligram masuk kan. Suntik. Tapi seluruh racun akan bunuh. I see. Bang, dalam organisasi kita, contoh dalam company-company yang besar, dia ada dia punya persatuan. Dia ada ni dalam segi persatuan pula ni. Dia ada kumpulan sokongan, dia ada dia punya union dia. Dalam kumpulan yang pembuat keputusan, pembuat dasar yang executive level ke atas, dia ada dia punya union dia. Kan dalam berpolitik yang dalam berpersatuan pula bagaimana bang dalam company yang besar? Saya bagi tahu. Saya bagi satu real, semua yang kita buat ni adalah sepatutnya milik satu syarikat yang sedang teruk. Saya pergi membantu syarikat. Patutnya digital ni tuan-tuan yang Garasi buat ni adalah plan untuk menyelamatkan sebuah syarikat. Yang saya sebenarnya digital ni saya fikir dah 216. Saya sangat minat. Cuma saya tak pandai tool. Saya cuma tahu konten. Dan saya faham demografi. Saya dibunuh hanya kerana satu kali saya makan ubat dan saya tercerita bahawa ubat saya makan adalah ubat penenang. The whole kesatuan mengatakan syarikat telah mengambil seorang yang menyamai rekod sakit jiwa sebagai game changer untuk company tu. Hanya kena terlepas cakap satu ya. Saya pergi dapur. Jadi saya tanya ada air panas, saya tak biasa kan dengan tempat tu kan. Dia kata yang air panas tu yang belah sini bang. Kalau ini tapi buat apa saya tak nak makan ubat. Dia kata ubat suam. Ambil air suam. Saya pun tekan air suam. Makan ubat apa bang? Sebab saya walaupun bertaraf tuan dekat tempat cakap, tapi saya cakap abang je. Saya kata makan untuk kawal degupan jantung yang mengelakkan stres. Kita pening fikir. Saya pun 2 hari. Viral. Spread. Dia orang seorang ni tembak. Viral. Mengatakan syarikat telah mengambil seorang yang mempunyai rekod sakit jiwa. Untuk jadi game changer kepada company. Dan waktu itulah saya lihat apabila syarikat dah berada dalam VUCA, berarti syarikat itu telah mengalami keracunan yang sangat teruk. Ada sebuah syarikat real, saya cerita dekat tuan-tuan. Walaupun kita laku sambil lewa, untuk semalam saya balik dan saya rasa lega. Kerana Garasi telah menjual 3,000 buku dalam tempoh 26 hari. Saya kata tak ada orang ada rekod. Dan kita bukan syarikat jual buku.
Kita bentuk, kita didik, kita share tuan-tuan, kita bentuk mindset. Hinggalah semalam saya kira kita telah menjual 3,000 buku dalam 26 hari. Itu bukan kita stream buku hari-hari. Ya. Satu rekod yang jadi 3,000 buku ni 1,500 set. Dengan purata RM100 sehari. RM100 satu set. Saya kira lah. Tapi keuntungan tu balik kepada industri. Ya. Sebab kita bukan penerbit pun. Ya. Tapi waktu ni tuan-tuan, idea ni saya dah nak bentang untuk menyelamatkan 100 juta lebih stok buku yang duduk dalam lantai, hari-hari kena semua kimia supaya tak dimakan anak-anak. Stok buku di Malaysia. Saya pergi present. Waktu tu saya tak ada akaun Facebook. Kan saya tak main Facebook. Ya. Saya jumpa top management semua buy in idea tu. Hanya kemudian mereka menilai kebalik. Zainal punya term tentang IT ni tak betul. Dan dia tak ada akaun Facebook pun, dia tak main media sosial. Macam mana dia nak jadi game changer dalam media sosial? Real. Projek tu saya tak nak duit dia. Saya dijemput 4 kali mesyuarat, RM1,500 dibayar sekali. Dia ada 6,000. Saya pergi kerana saya sayang buku dia. Saya sayang kawan-kawan saya menulis. Dan paling saya sedih apabila memikirkan apa saya panggil period yang dimatikan. Di mana kebangkitan penulis pada tahun 2005 sampai 2015. Kebangkitan penulis indie ni. Kan indie dikaitkan dengan, mana ada orang pernah kaitkan indie dengan buku. Ya. Tapi 2005 sampai 2015, industri buku di Malaysia Booming. 70% groomed by budak-budak indie. It never happened in our history. Betul. Selepas 2015 mati. Jadi saya datang dah dengan modal. Tak kena ditolak kerana saya, ya Allah, keputusan dia kerana seorang yang meracun tu bagi tahu. Sekarang bila saya jual buku 3,000 dalam tempoh 26 hari, saya tak boleh lah nak patah balik bantu mereka sebab ini dah jadi garasi punya business plan. Di mana kita akan migrate ke 5G dengan memfokuskan 60,000 buku untuk kita jual sebulan. Menjelang fasa ketiga tahun 2023. Julai 2023 real macam saya bentangkan, 60,000 buku kita akan jual. Ya. Untuk membantu industri hidup. Penulis dapat royalty, penerbit pun tak ni. Ya. Tapi bagi agensi ataupun mana-mana badan yang kerajaan bagi amanah kepada mereka, ada yang terima 110 juta, ada yang terima 40 juta, ada yang terima 70 lebih juta. Yang tujuan dia adalah membangunkan industri kreatif. Saya pergi for free. 62 slide saya kata, no copyright, ambil dan buat. Okay, during that time saya sayang. Sebab saya ni membesar dengan buku. Ini saya kata toksik. Di mana seorang je. Dan dia boleh yakinkan, semua orang ni pun blind. Dia orang ni pun buta tentang industri. Dia tak tahu kata, yang 26 juta orang ada akaun Facebook tu pun tak boleh buat apa. Takkanlah datang saya. Yang saya dah table kepada the top management to make a decision run. Last kali reputasi saya, segala 62 slide saya tu hilang kerana seseorang berjaya membuktikan. Carilah dia mana ada FB, dia mana ada IG. Hanya kerana itu, hanya kerana satu orang tu, dia toksik dia tu, dia boleh memusnahkan semua perancangan yang dibuat. Okey, kemudian kita ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada admin? Soalan yang ingin dia kemukakan, boleh kemukakan from time to time. Kita hari ini membincangkan tajuk iaitu politik pejabat. Okey bang, kita lihat kesan daripada politik di pejabat ini. Kita melihat banyak talent-talent dan juga idea-idea bernas yang patutnya fully utilisekan, digunakan sepenuhnya oleh management, akhirnya habis begitu saja. Di sebaliknya, orang yang penuh dengan toksik ini, yang hanya pandai cakap ni menguasai. Menguasai kepimpinan pejabat. Macam mana bang? Dia macam kuasai dia sebab antara logik, kalaulah saya masuk dan saya debate something logik. Logik lambat diterima secara manusiawi, fitrah manusia. Logik mengambil masa untuk diproses. Jadi orang kumpulan logik yang melobi macam saya ni lambatlah. Tapi toksik senang sebab dia racun. Kan saya katakan nak bunuh orang pakai racun 15 minit dia boleh mati. Nak bagi sembuh tu lambat. Ya. Kalau saya datang nak bagi dekat dia vitamin, dia mengambil masa. Cerita tentang pertumbuhan kesihatan dan nutrisi.
pertumbuhan kanak-kanak dan pertumbuhan minda, it takes 6 months to 1 year. Very hard to digest. Toksik datang, dia tekan sensual soft spot orang Melayu. Dia buat keputusan macam ni. Betul ke? Kita boycott. Kita jangan kerja. Ini masalah dia. Jadi dalam, sebab tu saya, tuan-tuan dan perempuan, ini saya cerita lah dia, bagi kita share lah semua. Garasi ni pun bukan nak bawa mati lah. Kenapa kami pindah daripada Kampung Baru dan kami pindah pagi itu, dan kenapa kami pindah di sini? Ramai kawan-kawan kata kerana tak perlu fast pindah ke sini. This is not business rate. Saya nak semua orang muda yang rasa dia qualified dan dia tak perlu berada dalam agensi-agensi yang saya rasa it won't groom our young generation. Semalam salah seorang daripada penjawat awang kanan kerajaan datang. Bincang dengan saya. Saya kata kita tak boleh. Kita kena bagi budak-budak kita yang krim terbaik ni work as independent. Sebab tu tuan-tuan, bukan rahsia, saya berpindah ke sini adalah untuk menanam keyakinan kepada orang yang nak memulakan perniagaan. Kata satu adalah jangan bergantung pada pinjaman. Yang kedua, kalau anda berbakat jangan kerja dengan orang. Saya buang berapa 30 tahun, 20 lebih tahun real. Hidup dalam lingkaran yang sebenarnya kalau tahun 2014 saya dah buat keputusan keluar. Saya dah move. Sebab saya dah ada idea benda ni. Dan idea tu sangat matang pada tahun 2016 yang saya habiskan masa saya pergi present kepada tempat-tempat lain untuk memajukan. Saya nak bila berlaku benda ni, budak-budak Melayu mulai sedar. Dalam persekitaran, kita tak boleh dah. If you want to groom our young people, kita kena pilih yang bagus untuk tidak berada dalam persekitaran yang sangat beracun. Agensi, kementerian kerajaan, syarikat korporat, semua benda ni yang memerlukan 30 tahun kalau nak cuci toksik. It's as dangerous macam mana virus COVID-19. Lepas satu dos vaksin, kita buat vaksin pemulihan, kita panggil pakar yang menyusun semula struktur korporat. Suntik satu dos Pfizer. Okey, nampak shaking lagi. Suntik lagi. Dia tak habis kita nak vaksin syarikat yang dah memang kena COVID-19 ni. Berarti dia jadi proses membaik pulih tu. Proses yang makan masa, makan banyak belanja. Sedangkan proses untuk bergerak ke depan mencapai matlamat akan menjadi kurang. Sebab tu dia tanya syarikat lah. Syarikat sekarang terpaksa banyak buat proses motivasi. Proses teamwork. Iaitu proses yang sebenarnya tak menggerak syarikat ke depan, sedang perbaiki syarikat. Jarang orang buat. Target aim, big plan, blueprint business. Apa yang kita nak, saya tanya sekarang, siapa yang ada dekat kaki tangan office yang boleh melihat sekurang-kurangnya plan syarikat Julai 2023 dah kira-kira. We are moving to Julai 2023. Where is a 5G now? Macam kita dah buat kesedaran bahawa FB akan menjadi konvensional menjelang 1 Januari 2023. FB yang kita anggap so proud ni is become conventional. Dia telah menjadi tour pada 1 hari bulan Januari 2023. Dia jadi tour. Embang kawan-kawan platform digital dia. Because 5G will coming in. 5G coming in memberikan platform boleh berdiri di luar media sosial. Di mana dia membina trafik di media sosial dan dia membina platform dia tersendiri. Yang di-call 5G. Tak ada syarikat yang fikir tu. Semua syarikat sekarang ni dalam proses memulihkan staff. Berarti staff ni banyak penyakit. Daripada mana datang penyakit tu? Yang disebarkan oleh kumpulan toksik dan pengurusan yang pro-toksik. Ini yang menjadikan saya selalu, semalam saya bercakap, bukan influence lah, discuss yang kata, share, let our young generation working outside this all rubbish environment. Kita dapat 10, 15, kita kena percaya tau. Institusi Melayu kalau nak kuat sekarang, dia base kepada personality institution. Orang tu hebat dia. Kita bawa masuk dalam sektor ni, jahanam dia. Bawa dia masuk dalam kementerian, jahanam dia. Bawa masuk dalam politik, jahanam dia. Dia tak boleh jadi ejen masyarakat. Saya kata kita buat farm, ladang. We get 10, then we get 100, we get 1,000. Bila kita bagi satu ruang di mana orang Melayu yakin mereka boleh berkembang secara peribadi dan berjasa kepada negara dan bangsa tanpa menggunakan jalan konservatif ni. Masuk syarikat ni nak ubah. Mana nak ada dah. Masuk tu semua zon malaria, zon kolera. Semalam saya ada baca bang satu artikel lah dalam bercakap tentang, saya ada research sikit lah pasal budaya politik di pejabat ni. Ada yang mengatakan ia juga adalah satu form check and balance. Maknanya kalaulah dalam pejabat itu benda tu orang kata apa smooth saja. Mungkin kumpulan pembuat keputusan ni dia tak alert
dia tak sedar bahawa sebenarnya dia menuju wrong direction. Tapi bila adanya ni geng-geng yang orang kata menjustifikan lah budaya politik ni, maknanya bila ada dia sedar bahawa dalam office dia tu ada geng toksik lah, ada geng apalah, at least dia alert bahawa dia tidak boleh. Siapa tulis tu? Ada benda tu. Bangang tu. Dalam dunia korporat yang penting adalah blueprint. Blueprint ni dia ada term pendek dan term panjang. Setiap syarikat dia ada blueprint. Blueprint ni dia katalah blueprint, katalah saya buat blueprint garasi ni 2025. Saya tak mau panjang lah apa syarikat kecil. Jual selok buruk nak ada blueprint banyak-banyak. Saya belum bentuk blueprint sampai 2023. Syarikat-syarikat besar bentuk blueprint sampai 10 tahun. Dalam blueprint tu tak usah risau. Sebab setiap blueprint akan ada check. Dia ada period of check. 6 bulan kita check, kita restructure. Tapi tak keluar daripada blueprint. Maksudnya senang aja. Main bola kena ada seorang khianat dalam pasukan untuk membuatkan striker skor. Defend ni dia marah. Dia dah bertahan hantar bola, striker main-main tak skor. Jadi defend ni kena fikir biar orang skor satu lah gol kita, baru striker kita akan skor gol. Tak boleh dia. Daripada kita habiskan masa dengan menyediakan kumpulan whistleblower yang tiup whistle tapi tak tengok blueprint. Pasal blueprint ni dipanggil perancangan jangka pendek, menilainya semula masuk kepada fasa jangka sederhana, menilainya semula masuk ke jangka panjang. Proses penilaian ni tak perlu ada whistleblower sebab kita dah tengok risk dia. Macam kata dulu saya masuk Facebook, now kita live dengan IG. Now kita live serentak dengan YouTube. Kita dah kaji. Now kita nak go to IG. Tak ada orang nak perlu tiup dalam ni, bang. YouTube ni slow, dia nak lock payah. YouTube ni sebenarnya kalau masuk nak lock payah, kita dah tahu bahawa selepas YouTube membina daya beli, kita bina habit orang menonton live di YouTube. Alhamdulillah sekarang YouTube kita adalah 40% daripada follow ni. Orang YouTube mula membeli dalam keadaan analog. Kita dah dapat sekarang ni kadang-kadang 7 ke 10 lock. Iaitu 8 ke 15% lock datang daripada YouTube. Maka barulah kita tahu bahawa plan kita seterusnya adalah pergi ke e-commerce. E-commerce ni kemudian menyelaraskan semua. Facebook kita yang konvensional ni lock dengan phone. Yalah, real kita tak ada duit nak buat e-commerce. Mula dengan apa yang ada. Baiki setelah kamu ada modal. Jangan baiki dengan berhutang. Apabila berhutang, hidup kamu akan terganggu kerana nak fikir meniaga, tak hilang fokus. Nak fikir konten je kita hilang fokus, nak duk fikir bank, duk ligan. Berarti apabila kita berniaga dalam benda yang sangat menekan fikiran kita, jangan ambil hutang. So hutang akan melemahkan potensi fikiran kita. Kita ni berniaga konten real. Dia panggil think, emotion dan juga personality. Satu hal pula nak menghadap bank pula lah. Hutang akan menjejaskan. Lepas tu duk stream maki bank. Sebab hari ni bank pressure kita terbawa-bawa lah emosi. Sebut pasal bank je tumbuk meja. Meracun pula orang kat luar. Bank ni macam ni. Sebenarnya yang kena kita individu. Bank kerja 3 bulan tak payah. Lanjutan daripada itu bang, hari Sabtu ni apa yang diorang boleh expect daripada kita punya kelas akademi? Hari Sabtu saya sentuh benda macam ni lah. Basically saya akan buat banyak penjelasan mengenai farming ataupun kita panggil peladangan baru. Secara mind setting, secara organisasi small scale, macam mana kita nak bergerak. Dan kemudian kita akan buat meet and merge. Meet and merge ni saya sebut je lah sini di mana orang Melayu tak boleh lagi bergerak perniagaan secara silo. Meet and merge ni saya boleh sebut sebab kita buat meet and merge banyak. Saya meet dengan Jack, saya ada kepakaran broadcast. Jack ada kepakaran barangan sebab dia duduk lama dalam industri ni. Okey. Saya merge dengan seller yang boleh menambahkan keragaman perniagaan saya. Meet and merge ni. Kemudian saya jumpa Syarif yang boleh menilai tambah kerana saya ni sangat straightforward. Orang tengok saya cakap ni bosan. Syarif adalah seorang entertainer. Tapi entertainer dalam skop yang saya tak ada. Iaitu crime story. Saya kan buta crime. Jadi ini dia panggil meet and merge. Di mana kita lihat semua orang sebagai rakan. Dalam bisnes ni dia tak ada musuh. Kalau kita start dalam hidup kita, kita ada pesaing dia. Kita akan penat apa tahu? Bersaing dan cuba menjatuhkan pesaing. Dia datang dalam politik perniagaan. Dalam bisnes ada semua adalah kawan. Sekalipun dia bukan kawan perniagaan, dia adalah kawan supaya kita jaga silaturahim dia tidak menjadi lawan. Nanti jadi masalah nak manage. Ini benda-benda itulah saya akan ajar. Itu benda yang kita akan touch bang pada mereka yang telah mendaftar untuk mengikuti kita punya kelas tu pada hari Sabtu ini jangan lupa, jangan lock saja tak datang,
Kerana kita akan kongsikan apa yang kita ada. Kita dah putuskan akan buat tiap minggu. Ya, Alhamdulillah. Supaya silver tu mereka yang hadir 4 kali daripada 8 kali itu akan diberi sertifikat perak. Oh, okey. Mana mereka yang lahir datang 7 atau 8 kali akan dapat gold certificate. Oh, itu saja-sajalah. Tapi sebenarnya saya akan share benda-benda yang macam ni. Dia bukan macam kelas Kim Pak kaya tu. Tak ada kan. Saya tidak pernah. Bukan kata kau datang hari ni belajar yang ni je. Datang ya bukan. Kita mind setting tadi. Mind setting. Bagaimana kita nak menyusun mindset kita ni kekal positif, ada positive vibe. Macam ni lah dia. Perniagaan, pengurusan, syarikat. Ya. Semua benda dia. Tak payah kita jamak dengan solat taubat kerana kita melakukannya. Kita jadikan dia ibadah. Jadi balik di rumah dia tak payahlah menangis malam. Dalam perniagaan aku adalah seorang pendosa yang menipu. Apa yang saya nak ajar bagi tahu kata, kalaulah kamu mati ketika kamu stream ni nak, kamu jangan takut. Kamu mati kerana jalan Allah. Jadi kita nak jadikan perniagaan tu ibadah. Jadi saya ni bukan orang agama, tapi the good values. Memang agama kata seru kepada kebaikan. Yang melengkapkan sifat tauhid. Tu kadang-kadang bila kita pergi kan tentang pejabat ni, saya balik pada berapa orang kita ada sekarang ni dah? Okey, Alhamdulillah YouTube dengan ni dah nak capai lah. Apa yang kita tengah proses ni, Real? Saya selalu dikejar oleh waktu. Kerana saya nak jadi orang free in the age of 63. Lepas 63 ni, Real, saya ada plan lain. Yang saya dah tak mau lagi. Saya ada 8 years plan. Dan 8 years plan ni, Real, saya nak sekurang-kurangnya 1,500 streamer Melayu. 1,500 station streamer Melayu. Kerana saya fikir this is a 5G business. Kalau kita nak latih orang Melayu, kita bukan latih kata Facebook. Kita bukan latih lagi mengenai tool. Tool ni adalah benda yang berubah. Yang kena strength adalah manusia. Kalau manusia menjadi hamba kepada tool, tool berubah. Macam kita kata dululah. FB flop sehari ya. Oh dah jam. Mark Zuckerberg tu dah diiktiraf sebagai salah seorang nabi. Tak boleh habis. Pakar-pakar digital yang so-called dia Sifu, War and Fu, dia no solution. Kerana kita rely on Facebook. Maka tu saya kata it is a tool. It's a tool. Alat saja. Tapi sebenarnya orang tak tahu business is about all the personality. Business ni macam penyanyi dia perlukan talent. Bagaimana anda nak melagukan perniagaan anda. Bagaimana anda nak kompos produk anda tu. Bila produk datang, produk ni lirik. Kan? Komposer kena jaga. Produk ni lirik. Joki is a singer. Kan? Lepas tu rakan-rakan yang apa ni bantu kita punya editorial adalah orkestra. Syaril saya punya duet partner. It's all about talent. Macam mana kita tahu bahawa kita sebenarnya adalah seniman. Seniman yang menjalankan perniagaan. Orang menyanyi seni pun come to the end dia looking for money, become popular, dia make money. Kita orang melukisnya seniman, orang berniaga ni seniman juga. Berniaga come to the end we are talking about ringgit. Bang, saya mungkin soalan terakhir kalau bercakap tentang budaya yang topik kita pada hari ini. Budaya politiking di dalam pejabat. Rasanya budaya politiking dalam pejabat ni sukar untuk kita hapus. Nasihat abang kepada mereka yang sekarang ni di peringkat orang kata mungkin bawah, one day mungkin dia akan berada di peringkat pembuat keputusan ataupun mungkin satu hari nanti dia akan menjadi bos kepada syarikat yang dia usahakan. Jadi bagaimana nak menangani masalah ini bang? Dia sebenarnya kan balik kepada manusia. Sebab tu semalam Real, saya tak pernah stream. Kenapa Real? Tema sekarang kita ambil, saya cerita pasal pengalaman saya berada di tempat-tempat ziarah semalam. Tu saya kata kalau kita belajar pada Khalid bin Walid, dia direhatkan ataupun orang kata pecat, tapi sekarang ni orang nasihat saya bang yang guna kata pecat, kata dia direhatkan. Dia direhatkan kerana sangat berjaya. Bukan kerana dia tak perform, dia menang semua perang. Hingga kehebatan dia berperang selama 2 tahun tu, memberi laluan kepada sepupunya Khalifah Umar Al-Khattab ambil Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi dan orang Kristian surrender. Dengan sebelum tu mendengar badi hebatnya Khalid bin Walid. Apa Khalid bin Walid buat? Dia memberontak pun tidak, sebab dia faham bahawa yang aku buat kerana agama. Berarti Khalid, dia kata berarti Abu Bakar bukan musuh aku, Abu Bakar pemimpin aku. Real setia tu. Maksudnya kalau Khalid bin Walid nak create riot, dia ada puluhan ribu tentera yang dengan dia, yang juga merasa
kecewa kerana Khalid direhatkan. Maknanya just macam ni saja, semua akan ni. Tapi Khalid tak menghasut tentera dia. Dia beritahu taat. Ini perjalanan Allah, bukan perjalanan aku. Bila Abu Bakar datang, bila Umar datang, semua pengikut Khalid bersama dengan Umar. Sebab Khalid tidak menanam racun. Sebab tu bila saya cerita Ibrah ni tuan-tuan, dia adalah untuk kehidupan harian kita. Semua story yang Garasi pilih. Nak share ni lah tuan-tuan, kita anggap sebagai Panadol atau vitamin. Untuk faham tu saya kata. Khalid bin Walid ni kita gambar dia tuan-tuan. Bukan tak perform. Outstanding. Dia ambil perang Sungai Jordan tu, kata orang, seperti kacangnya dia menang perang. Padahal ukuran untuk ambil tu sampai sekarang orang tak boleh faham. Kalau not a good leader, macam mana dia boleh ambil dengan begitu mudah? Dan kena ingat tau, orang-orang Islam pada waktu itu hanya terlatih berperang bersama kaum musyrik dalam sekitar kota Mekah. Dia ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Itulah pengalaman-pengalaman yang ada dekat orang Islam. Bila dia keluar pergi nak takluk Sungai Jordan tu, dia menang. Menang lagi di Syria, lagi berbesar angkatan dia. Dan ambil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kenapa tuan-tuan? Waktu kita berjuang, ada orang yang akan bleeding. Ini kita kena balut luka kita sendiri. Jangan pergi menjerit, tolong aku, dia tikam aku. Tak boleh. Masalah kita dalam korporat ni sebab kita tak ada akhlak dari segi apa. Orang ni dia berakhlak tinggi bila dia berjaya. Syukur Alhamdulillah, ya Allah. Hanya Allah sahajalah yang tahu. Hanya Allah lah yang memberi. Bila dia gagal dia, aku dikhianati. Syarif lah yang bunuh aku. Dia beriman waktu Allah memberi. Tapi orang lain salah bila dia tak dapat. Jadi qada dan qadar tu sudah lari. Bila dia dapat saja dia ingat Tuhan. Bila dia tak dapat dia kata kena manusia. Dia kata manusia pula silap. Bila dia dapat dia tak peduli dah manusia ni. Baguslah. Kita yang tolong recommend semua dia tak peduli dah. Dia kata kerana Allah. Jadi kita pun terbangga sebab jadi kita ni alat kepada Allah lah untuk bantu dia. Tapi bila dia gagal dibantainya kita musibah malaun. Jadi saya bagi nasihat kata dalam hidup kenapa orang tu dianggap akhlaknya tinggi? Pada hari dia gagal dia tidak bersifat khianat. Pada hari dia tidak mendapat sesuatu yang dia inginkan, dia tak salahkan orang lain. Pada hari impiannya tidak tercapai, dia tidak menjadi orang yang kemudiannya ditipu oleh impiannya. Pangai. Jadi dia kena stable. Tapi orang Melayu ni sebab kita dilatih. Sebab kita ni DNA kita ditanam oleh nilai-nilai lama yang berbahaya. Walaupun sepakat membawa berkat kan, kita ada tikam belakang. Jadi orang kita apa-apa sikit. Dalam lipatan. Kita ada peribahasa-peribahasa yang tuknya DNA kita, Syarif ni tikam belakang, gunting dalam lipatan. Saya buat sikit kat Syarif benda yang biasa, Syarif akan kata, sudah hampir madu, sepah dibuang. Dia ada ting tu. Padahal saya kata kat Syarif, Ray rehat dulu 2 minggu, Ray pasal nampak ketara, Ray letih. Tapi Syarif ni tak buat lah. Dia kerja dengan saya 15 tahun tuan-tuan. Macam-macam dah saya dah lalu dengan Syarif ni. Kecuali tak mabuk sekali. Dan tidak berkongsi teman wanita yang sama yang kami cintai. Berarti cek gambar sama. Tak pernah. Yang lain dah lalu laki. Jadi bila saya kata macam tu, Syarif tak boleh spark. Dia akan spark lah. Habis madu sepah dibuat, dah dapat rating 2,000, dia nak kontrol lah. Dia tak boleh ada benda-benda yang sangat tipikal lah, yang kita tak steady dari segi kita punya positive vibe ni. Positive vibe ni dia lagi kuat menyala bila kita ada dalam keadaan susah. Positive vibe ni bukanlah waktu sale tinggi je dia. Dia remain waktu sale rendah.